Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 6. Jadi pada minggu ini kita akan meneruskan lagi bagi PDPR online bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi untuk tajuk minggu ini, kita akan teruskan bagi unit 1, Megah dan Berjaya, dengan standard kandungannya iaitu 1.1, mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat, manakala standard pembelajaran 1.11, menganalisis perubahan fizikal di antara lelaki dan juga perempuan ke alam remaja, dan 1.12, memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki dan perempuan untuk diterima serta dihargai. Jadi kita akan sambung PDPR online kita berdasarkan tajuk pada minggu lepas, dan kita akan sambung pada hari ini. Jadi kita akan teruskan apakah yang berkaitan dengan standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baiklah. Kalau kita lihat pada tajuk kita, unit yang pertama ini iaitu Megah dan Berjaya. Di mana dalam unit ini kita akan memperlihatkan bagaimana perkembangan di peringkat usia kanak-kanak sehingga ke peringkat remaja. Maknanya di mana seseorang itu mengalami perubahan dari peringkat kanak-kanak ke alam remaja, dan bagaimanakah kanak-kanak ingin menghadapi alam remaja ni. Jadi kita akan lihat dan kita cuba dalami lagi apakah yang akan berlaku dari peringkat kanak-kanak ke alam remaja. Jadi bila disebut ataupun dikatakan remaja, remaja ni ialah peringkat beralihnya usia kanak-kanak ke alam dewasa. Maksudnya dari kamu kanak-kanak menjadi orang yang lebih dewasa. Kamu akan mengalami fasa kanak-kanak, fasa alam remaja dan fasa dewasa. Jadi bagi alam remaja, alam remaja ni amat mencabar, dan penuh cabaran di mana kamu akan mengalami pelbagai perubahan, perubahan dari segi fizikal, dari segi intelek dan juga emosi. Di mana perubahan-perubahan ini akan menimbulkan banyak konflik yang berlaku di antara diri kamu, yang berlaku dalam diri kamu dan juga situasi ataupun persekitaran kamu. Jadi alam remaja ni kena perlu betul-betul bersedia. Adakah kamu bersedia untuk menghadapi alam remaja? Jadi kita akan lihat apakah cabaran-cabaran, antara cabaran yang perlu kamu ketahui, perlu kamu kenal pasti. Now kalau kamu dapat lihat pada paparan slide, ada gambar seorang lelaki kat sini. Kalau siapa kenal lelaki ini adalah penyanyi. Ismail Izani, kalau tak silap cikgu. Dan penyanyi ini dia bermula menjinakkan diri dalam bidang nyanyian sejak dia kecil. Bila dia kecil dan sekarang ni telah meningkat remaja. Seperti di awal tadi, cikgu ada sebut, bila kanak-kanak nak beralih ke alam remaja, mereka akan mengalami perubahan fizikal. Di mana perubahan fizikal ni dia tidak kira sama ada kamu lelaki ataupun kamu perempuan. Semua akan mengalami perubahan fizikal bila kita nak meningkat ke alam remaja. Jadi kita lihat ada perubahan yang akan dialami oleh lelaki. Yang pertamanya ialah kamu akan tumbuh misai.
Okey, lelaki akan tumbuh misai. Okey, misai kat mana? Dekat atas mulut kamu ni lah. Kan? Misai, janggut. Okey. So, lelaki akan tumbuh misai dan janggut. Okey, kemudian suara lelaki juga daripada suara macam Donald Duck kan. Okey, suara itik-itik tu dia akan menjadi lebih garau, lebih kasar. Okey, ini biasanya akan terjadi bila seorang lelaki tu dah mencapai umur balik. Okey, automatik suara memang akan menjadi garau, memang akan bertukar. Okey, kemudian yang ketiga adalah berat badan akan bertambah. Okey, ini disebabkan oleh kamu punya tumbusaran otot-otot kamu akan lebih berkembang. Okey, so otot-otot lelaki lebih berkembang lah, lebih mengembang daripada perempuan. Okey, kemudian yang keempat adalah saiz zakar juga berubah dan kamu akan tubuh badan kamu juga akan ditumbuhi bulu, okey, pada ketiak dan juga pubis. Okey, pubis tu apa? Pubis tu ialah bulu di bahagian kemaluan kamu. Okey. So, semua orang akan mengalami perubahan-perubahan ini. Okey. Tak kiralah kamu lelaki ke, kamu perempuan ke. Okey. Semua orang akan mengalami perubahan fizikal ini. Okey. Ini disebabkan oleh dalam badan kita ada hormon. Okey, hormon inilah yang merembeskan yang dirembeskan dalam badan kamu dan disebabkan hormon inilah kamu mengalami perubahan fizikal seperti tumbuh misai, berat badan kamu bertambah, okey, tumbuh bulu pada ketiak kamu, pada bahagian kemaluan kamu. Okey, itu disebabkan oleh hormon yang dirembeskan dalam badan kamu. Okey, kalau seperti di awal minggu yang pertama, cikgu ada selitkan sedikit nota di mana perubahan lelaki adalah disebabkan oleh rembesan hormon apa? Okey, kalau siapa ingat hormon apa? Androgen. Okey, so lelaki merembeskan hormon androgen. Okey, manakala perempuan pula lebih banyak hormon estrogen. Okey, so kena ingat. Okey, kita teruskan pada slide yang seterusnya. Okey, so tadi kita dah tengok tentang perubahan fizikal yang berlaku pada lelaki. Okey, so sekarang ni kita lihat perubahan fizikal pada perempuan pula. Okey, apa yang akan berlaku pada remaja perempuan lah. Okey, yang pertama, okey, saiz payudara akan berubah. Okey, untuk perempuan, saiz payudara kamu akan berubah. Okey, kalau berbanding dengan lelaki tadi, otot-ototnya berkembang, okey, menjadi besar. Okey, tetapi saiz payudaranya tiada mengalami perubahan. Okey, manakala perempuan pula saiz payudaranya akan menjadi berubahlah. Okey, berubah. Kemudian ini perubahan yang sangat ditakuti oleh semua orang sebenarnya, bukan hanya perempuan saja. Okey, lelaki pun sama, sebab ada segelintir lelaki juga akan mengalami masalah ini juga. Okey, iaitu jerawat akan mula tumbuh pada muka kamu dan kulit muka kamu akan lebih berminyak. Okey, so kalau siapa yang daripada dia kecil, okey, kemudian bila dia meningkat ke alam remaja, kalau sekiranya dia tidak menjaga kebersihan, okey, so dia akan mengalami perubahan pada kulit wajah. Okey, jerawat akan mula tumbuh. Okey, kemudian sama juga macam lelaki tadi, okey, perempuan juga mengalami perubahan tumbuh bulu pada ketiak dan juga pubis. Okey, ataupun bahagian kemaluan. Okey, so sama saja dengan lelaki. Okey, tak ada beza. Okey, kemudian yang keempat adalah suara menjadi lunak.
Berbanding dengan lelaki tadi, kalau lelaki bila dia dah mencapai balik, dia akan bertukar suara menjadi garau, menjadi lebih kasar. Okey, tapi perempuan dia akan jadi lebih lunak, lebih lemak. Okey, kalau orang kata kalau nyanyi tu dia lebih lemak. Okey, so perempuan suaranya lebih halus. Okey, itu yang berlaku pada suara perempuan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, saiz pada pinggul akan berubah. Okey, maksudnya punggung kamu dia akan lebih melebar. Okey, macam kanak-kanak, kadang-kadang kalau kita tengok badan kamu kecil, selapis saja kan. Okey, so bila kamu meningkat ke alam remaja, dia akan berlaku perubahan dari segi saiz. Okey, daripada kecil dia akan jadi lebih lebar. Okey, so itu yang akan berlaku. Okey, kepada fizikal tubuh badan kamu bila kamu meningkat ke alam remaja. Okey, kita teruskan. Alright, so tadi kita dah tengok tentang perubahan fizikal, okay, yang berlaku, yang akan dialami oleh lelaki dan perempuan, okay, bila meningkat ataupun melangkah ke alam remaja. Persoalannya sekarang, adakah kamu, okay, bersedia untuk melangkah ke alam remaja? Ini menjadi persoalan, okay. Kadang-kadang ada setengah kanak-kanak dia tidak menyedari, okey, yang dia akan meningkat ke alam remaja. Jadi dia tidak bersedia untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan berlaku pada bentuk tubuh badan dia, okey, daripada segi emosi dan juga intelektual dia. Dia tidak bersedia, okey, dan masih menganggap yang diri masih lagi kekanak-kanakan. Okey, so itu persoalannya, adakah kamu bersedia atau tidak? Okey. Kita tengok pula, okey, ciri-ciri perubahan diri sebagai remaja. Okey, bila kamu sebagai kanak-kanak, kamu akan meningkat, melangkah ke alam remaja, okey, terdapat ciri-ciri perubahan yang akan berlaku dalam diri kamu selain daripada perubahan fizikal tadilah. Okey, yang pertama, okey, dari segi perasaan kamu akan berubah. Okey, so akan ada rasa perasaan yang rasa tak selesa, okey, rasa malu bila kita berhadapan dengan situasi-situasi yang berkaitan lah. Okey, so kita tengok ciri-ciri perubahan diri sebagai remaja yang pertama ni. Okey, yang pertama, kamu akan menyedari, okey, kamu akan sedar akan kepentingan menjaga batas aurat kamu di antara murid lelaki dan perempuan. Okey, antara lelaki dan perempuan lah. Okey, kamu akan jaga batas aurat kamu. So, bila kamu dah meningkat ke alam remaja, kamu tahu, oh, aku tak boleh pegang lelaki dah. Okey, aku dah tak boleh bermain dengan murid lelaki. Aku dah tak boleh nak bersalam, bertepuk tampar dengan lelaki. Okey, so kamu akan ada perasaan kesedaran, okey, yang kamu bukan lagi kanak-kanak. Okey, yang dulunya bila kanak-kanak tak kisah kan nak main sama-sama, okey, nak main tepuk amai-amai, okey, tak kisah nak pegang-pegang. Okey, itu bila kamu masih lagi di alam kanak-kanak. Okey, bila kamu meningkat di alam remaja, perasaan tu dia akan berubah. Okey, kamu akan lebih peka, kamu akan lebih teliti tentang batas-batas penjagaan aurat ni. Okey, yang kedua ialah kamu akan lebih menjaga batas pergaulan antara lelaki dan juga perempuan. Maksudnya tadi macam cikgu cakap, kamu dah tahu kan kepentingan untuk menjaga batas aurat, okey, antara lelaki dan perempuan. So, kamu juga selepas itu kamu tahulah, okey, di mana tahap batas pergaulan kamu di antara lelaki dan juga perempuan. Okey, tak boleh suka-suka hati, nak pegang sana, pegang sini, okey. Nak cuit sana, cuit sini. So, kena tahu jaga batas pergaulan. Okey, dah tak boleh dah nak gelak ha kuat-kuat, okey, dengan lelaki. Okey, kena ada perasaan
perasaan malu lah. Okey. Kemudian untuk perempuan pula, okey, yang ketiga, okey, bila mencapai tahap kematangan, okey, kalau kita nak tahu perempuan itu dah mencapai ataupun melangkah ke alam remaja, adalah salah satu tandanya ialah mengalami kedatangan haid. Okey, haid. Okey. Di mana kedatangan haid ni menandakan kamu punya sebagai perempuan, okey, menandakan kamu punya sistem reproduktif kamu, okey, sistem reproduktif wanita kamu sudah mula berfungsi. Okey, maksudnya kalau kata kamu berkahwin di awal usia 14 tahun, 15 tahun, memang kamu akan dah boleh ada anak di umur ataupun di usia itu. Okey. So maksudnya bila kamu mengalami sahaja kedatangan haid, okey, sistem reproduktif wanita kamu sudah mula berfungsi. Okey, sebab tu kalau kamu tanya nenek-nenek kamu, opah-opah kamu dulu, okey, kamu tanya berapa opah kahwin masa umurnya berapa? Nenek kahwin umurnya berapa? Dan kamu jangan terkejut, orang dulu-dulu, okey, dia kahwin yang perempuannya berumur 14 tahun, 15 tahun, okey, dah berkahwin. So, jadi tak hairan, okey, kenapa perempuan lebih cepat proses kematangan yang berlaku pada dalam diri perempuan, murid perempuan lah. Okey. Yang keempat, okey, yang keempat itu tadi kalau perempuan dia mengalami kedatangan haid. Okey, lelaki pula macam mana? Okey, macam mana kita nak menunjukkan yang lelaki sistem reproduktifnya berfungsi? Okey, untuk lelaki juga, okey, perubahan yang akan berlaku bila meningkat remaja, sistem reproduktifnya semakin aktif. Okey, semakin aktif untuk menghasilkan sperma. Okey, kalau kamu belajar sains, sperma tu apakah yang dimaksudkan dengan sperma? Okey, so dalam badan tubuh badan lelaki, okey, yang merembeskan hormon androgen, okey, sistem reproduktifnya akan linggat. Okey, linggat menghasilkan sperma. Okey, di mana kalau sperma bertemu dengan telur di ovum wanita akan menghasilkan anak lah kan. Okey, so cikgu rasa itu kamu lebih boleh fokus pada mata pelajaran sains lah untuk tajuk reproduktif ni. Okey, so cikgu tak perlu nak terangkan lebih lanjut lagi. Alright, kita tengok yang akhir ialah okey, wujud suatu perasaan malu terhadap kaum yang berlainan jenis. Okey, maksudnya di sini perasaan malu kaum yang berlainan jenis tu adalah di antara lelaki dan juga perempuan lah. Okey, dah ada bila dia jumpa murid lelaki, okey, lelaki ni dia akan rasa malu, dia rasa segan, nak bercakap pun kena tunduk muka, tengok bawah. Okey, dia segan nak tengok. Okey, so akan wujud suatu perasaan malu, okey, dalam diri seseorang remaja itu. Okey, kita teruskan pada slide yang seterusnya. Okey, tadi kita dah tengok tentang apakah ciri-ciri perubahan diri yang berlaku pada lelaki dan juga perempuan. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula bagaimanakah cara remaja lelaki dan remaja perempuan ni nak mengapresiasikan perubahan diri. Okey, maksudnya macam mana remaja lelaki dan perempuan ni nak menghargai diri dia. Okey, nak menghargai diri kamu. Okey, bila berlakunya perubahan-perubahan terhadap diri kamu ni. So kita nak tengok macam mana. Okey, dan bagaimana kita nak menghadapi perubahan ataupun nak menghargai perubahan pada diri kamu. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok situasi 1. Alright, situasi 1 di mana ini murid lelaki lah. Okey, ni khusus pada lelaki.
kamu mendapati suara kamu menjadi garau secara tiba-tiba dan kamu sedar bahawa kamu sedang menempuh alam remaja. Okey. So, dalam situasi satu ini, okey, perubahan diri yang akan berlaku pada kamu akan melibatkan dari segi fizikal kamu lah. Fizikal bila suara kamu menjadi kasar. Okey, dari segi emosinya, kamu akan merasa malu. Okey, kadang-kadang ada murid lelaki, okey, yang dia dah mencapai balik, akil balik, suara pun dah bertukar, dia akan rasa segan. Nak bercakap pun dia berat mulut. Sebab apa? Sebab suara dia dah jadi kasar. Suara dia dah jadi garau. So dia takut nak bercakap. Okey. Jadi apa cara untuk remaja lelaki ni nak mengapresiasi perubahan diri yang berlaku? Perubahan pada suara dia tadi tu. Okey. Bila dia rasa malu, okey, dia rasa tak confident. Okey, jadi macam mana dia nak menghargai diri dia? Dia nak menghargai perubahan yang akan berlaku ni. Okey, so cara nak mengapresiasi diri dia, okey, yang pertama ialah kena menyesuaikan diri, okey, dengan apa jua keadaan sekeliling, okey, dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri untuk menjadi remaja yang lebih matang. Okey, maksudnya di sini, okey, remaja lelaki. Okey, kalau kata kamu sudah mencapai akil balik, perubahan fizikal kamu dah berubah, okey, cikgu rasa kamu tidak perlu menanam sifat malu dalam diri. Okey, sifat segan. Okey, maksudnya apa yang perlu kamu buat ialah kamu perlu tanamkan sikap yang lebih matang, okey, dan sikap yang lebih membina keyakinan kamu. Okey, maksudnya kamu kena yakin, kamu kena mampu untuk menjadi remaja yang lebih matang. Okey, jadi kamu kena faham, okey, kenapa perubahan diri ini berlaku? Okey, perubahan diri ini berlaku kerana okey, kamu ingin mencapai ataupun melangkah dari kanak-kanak ke alam remaja. Jadi, perubahan yang berlaku itu kamu ambil sebagai perubahan yang positif. Okey, perubahan yang positif yang sememangnya akan berlaku, yang sememangnya akan dialami oleh semua individu, tak kira lelaki ataupun perempuan. Okey. Yang kedua adalah apa yang perlu kita buat. Okey, apa yang perlu remaja lelaki ni buat ialah kena seharusnya bersyukur dengan perubahan diri yang berlaku dan hargai apa saja yang berubah. Okey, kena hargai diri kamu. Okey, jangan stres, jangan rasa bimbang, risau terhadap perubahan yang berlaku. Sebab perubahan fizikal yang berlaku ni adalah sangat normal. So, tak ada menjadikan masalah pun pada individu-individu lah. Okey, terutamanya lelaki ataupun perempuan. Okey, ini situasi satu. So, kita tengok situasi yang kedua. Okey. Alright, cikgu tak tukar kat situasi. Okey, ini adalah situasi yang kedua. Okey, tadi remaja lelaki. Sekarang ni kita tengok remaja perempuan. Okey, remaja perempuan ni, yang ini tidak dialami oleh lelaki. Sebab dalam situasi ini, remaja perempuan mendapati bahawa diri kamu baru didatangi haid. Okey, haid. Right? So, kamu menerima perubahan ini secara positif. Okey. Kadang-kadang, okey, cikgu ceritalah kat sini kan. Kadang-kadang ada murid atau bukan murid lah, ada remaja perempuan yang dia tidak sedar. Okey, macam di awal tadi cikgu cakap, dia tidak bersedia untuk menghadapi alam remaja. Jadi, bila dia tidak bersedia, okey, bila berlakunya kedatangan haid untuk kali yang pertama, dia akan panik. Okey, remaja perempuan dia akan jadi panik, dia akan jadi takut, dia akan jadi risau. Kenapa? So, dia akan tanya, kenapa? Kenapa begini? Kenapa macam ni berlaku? Okey, jadi bila dia tidak bersedia,
okey, itu akan mewujudkan perasaan yang negatif dalam diri dia bila dia tidak bersedia. Okey, dia tidak bersedia mengalami perubahan yang berlaku. Okey, jadi macam mana cara kita nak appreciate, kita nak hargai diri kita, nak mengapresiasi perubahan yang berlaku dalam diri kita tu macam mana? Okey, so kena belajar untuk sesuaikan diri kamu pada persekitaran yang baru dan melakukan aktiviti sihat bersama-sama rakan sebaya. Okey, maksudnya cikgu rasa di sini kalau perubahan yang berlaku pada remaja perempuan, okey, peranan ibu, okey, peranan keluarga, ahli keluarga adalah amat penting. Okey, selain daripada guru-guru yang mengajar di sekolah, okey, guru perempuan, peranan ibu ataupun keluarga, ahli keluarga perempuan juga memainkan peranan penting dalam memberitahu, okey, memberitahu ilmu ataupun perubahan yang akan berlaku pada diri remaja tersebut. Okey, supaya ini bukan apa, ini untuk mengelakkan supaya remaja perempuan tidak akan terkejut dengan perubahan yang akan berlaku. Okey, dia tak akan berasa cemas. Okey, so dia tahu, oh ini kedatangan haid ni menandakan dia sudah mencapai dia sudah ingin mencapailah tahap kematangan untuk menjadi seorang perempuan. Okey, so peranan ahli keluarga juga sangat penting untuk membantu. Okey, yang kedua, sama juga dengan situasi yang pertama tadi, kena bersyukurlah dengan perubahan diri dan menghargai apa yang berlaku. Jadi tak perlu risau, tak perlu takut, tak perlu cemas dengan perubahan yang berlaku, sebab perubahan-perubahan dari segi fizikal, intelek, yang melibatkan emosi kamu, perasaan kamu adalah normal. Normal bila seorang kanak-kanak melangkah ke alam remaja. So tak ada masalah untuk kamu meneruskan kehidupan seperti biasa. Okey. So kita tengok yang berikutnya. Okey. Ini adalah contoh bagi tajuk untuk unit pada kali ini, tajuk pada minggu kedua ini, remaja bergaya dan remaja berjaya. Okey, pada helaian buku teks kesihatan tahun 6 muka surat 4. Okey, so cikgu lampirkan di sini supaya kamu boleh baca. Okey, di mana dalam muka surat ini menunjukkan bagaimanakah cara untuk kamu sebagai seorang remaja lelaki dan remaja perempuan, bagaimanakah cara untuk kamu mengapresiasikan diri kamu terhadap perubahan diri yang berlaku. Bagaimana kamu nak appreciate, nak hargai diri kamu. So, dalam muka surat 4 ni, kalau kamu lihat pada gambar-gambar yang terpapar di muka surat 4 ni, antaranya ialah saya mampu membina dan mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan sebaya. Maksudnya kena positif. Eratkan hubungan antara rakan-rakan sebaya. Mampu membina hubungan yang baik. Kena positif lah. Yang kedua, saya selesa dengan perkembangan tubuh dan kesedaran seksualiti saya. Kadang-kadang bila berlakunya perubahan pada tubuh badan, ataupun bahagian seksualiti, kadang-kadang ada remaja yang tidak bersedia. Mengapa perubahan ini berlaku? Jadi, sepatutnya sebagai seorang yang mencapai kematangan yang positif, kamu perlu merasakan keselesaan. Kamu rasakan keselesaan pada diri kamu sendiri. Apa yang berlaku pada perubahan seksualiti kamu itu adalah normal. Jadi perubahan ataupun perkembangan yang berlaku pada tubuh badan kamu, pada bahagian seksualiti kamu
tidak menghalang kamu untuk melakukan apa saja aktiviti yang kamu minat, aktiviti yang kamu suka. Okey, contohnya kalau kamu suka bersukan, okey, cikgu rasa tidak menjadi masalah. Okey, segala perubahan diri yang berlaku ni tidak menjadi masalah untuk kamu melibatkan diri dalam sukan. Okey, kalau kamu suka tarian, kamu suka menari, okey, jangan jadikan perubahan fizikal, perubahan bentuk tubuh badan ni menjadi penghalang untuk kamu melibatkan diri dalam tarian. So, tak ada masalah. Okey. Kemudian, yang ketiga, ada contoh kat sini, saya mampu menetapkan had yang sesuai dalam perhubungan dengan rakan-rakan. Okey, so ini maksudnya di mana tahap batas pergaulan yang kamu kena jaga antara lelaki dan juga perempuan. Okey, yang keempat, okey, saya bersyukur dengan perubahan tubuh saya dan saya menghargainya. Okey, ini kita kena selalu think positif. Okey, kena selalu berfikir positif supaya tidak membebankan emosi kamu. Okey, bila kamu selalu negatif, okey, kenapa ini berlaku pada aku? Kenapa ini terjadi pada aku? Okey, dia akan melibatkan kamu akan menghadapi tekanan emosi yang lebih teruk. So, cikgu rasa tak perlu negatif, okey, selalu berfikiran positif. Okey, hargai apa yang telah diberi pada diri kamu. Okey, sekurang-kurangnya kamu kena bersyukur sebab perubahan fizikal yang berlaku tidak melibatkan kecacatan, okey, pada tubuh badan. Okey, kamu masih lagi cukup sifat, okey, cukup anggota badan. So, cikgu rasa tak ada masalah untuk kamu menghadapi perubahan yang akan berlaku pada tubuh badan kamu. Okey, yang keempat, saya memahami risiko, tanggungjawab dan kesan daripada tingkah laku seksual yang negatif. Okey, so maksudnya kamu tahu di mana perkara itu sama ada baik ataupun sama ada buruk. Kamu sudah boleh berfikir. Okey, dan apakah kesan dan akibatnya kamu lebih tahulah, kamu lebih faham. Okey. Kemudian yang keenam, saya bertindak secara bertanggungjawab hasil didikan keluarga yang baik. Okey, so ini yang cikgu cakap tadi, peranan ahli keluarga juga memainkan peranan yang penting. Okey, bukan saja cikgu-cikgu yang memberi ilmu di sekolah. Okey, ilmu yang melibatkan kekeluargaan, perubahan fizikal, emosi, okey, kebaikan, keburukan yang akan berlaku, apakah kesan, apakah akibat. Okey, ahli keluarga juga memainkan peranan, okey, untuk memberitahu, okey, untuk menceritakan, untuk mendidik pendidikan seksualiti bermula di rumah. Okey, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Okey, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. So, pendidikan awal di rumah juga, okey, dari kalangan ahli keluarga juga amat penting. Okey. So, tadi bila sebut sexuality tadi, okey, sexuality tu adalah merujuk kepada kesedaran kamu bagi menentukan tindakan individu terhadap tingkah laku seksualnya. Okey. So, itu yang dimaksudkan dengan sexuality. Alright. So, kita teruskan. Okey. So, habis untuk tajuk unit yang pertama tadi, megah dan gagah. Okey, tajuk megah dan gagah. Tajuk kecilnya remaja bergaya, remaja berjaya tadi. So, dah habis penerangan cikgu tentang tajuk ini. Okey, cikgu harapkan kamu semua dapat faham, okey, sedikit dapat tahu, okey, apakah perkembangan-perkembangan ataupun perubahan fizikal yang berlaku pada tubuh badan kamu, okey. Kemudian apakah ciri-ciri perubahan yang akan berlaku, okey, terhadap perubahan diri kamu dan bagaimanakah cara untuk kamu menghargai ataupun mengapresiasikan perubahan yang berlaku pada diri kamu. Okey, cikgu harap kamu dapat faham, okey, kamu dapat mengenal pasti, okey, apakah yang patut kamu
lakukan bila mengalami situasi-situasi seperti yang cikgu terangkan tadi. So selesai bahagian penerangan cikgu. Seterusnya adalah tugasan untuk kamu. Yang mana yang pertama sekali nanti cikgu akan berikan link latihan di Google Form. Dan cikgu harap kamu dapat menjawab ke semua soalan dalam link Google Form yang disediakan. Yang ni cikgu nak pesan juga dalam link Google Form ni, perkara yang pertama sekali adalah tolong tulis type butiran diri kamu, nama dengan huruf besar. Dan baca soalan. Untuk menjawab soalan, kamu perlu baca soalan dan kamu rujuk semula video pengajaran yang cikgu telah rekodkan ini. Yang cikgu telah rakam ni, kamu rujuk semula. Sebab segala soalan yang dipaparkan dalam Google Form tu semua berkaitan dalam video yang cikgu berikan ni. Kemudian setelah selesai menjawab soalan di Google Form, pada section 2, kamu perlu membuat latihan tambahan. So cikgu ada selitkan di Google Form tu, bahagian section 2, ada latihan tambahan di mana kamu perlu menyalin latihan tambahan dalam buku tulis. Setelah selesai salin dalam buku tulis, dah siap jawapan, kamu boleh submit Google Form tadi, dan latihan tambahan dalam buku tulis tadi kamu screenshot pada cikgu, dan cikgu akan semak. Screenshot kamu tu kamu hantar secara sama ada secara personal ataupun kamu boleh hantar terus dalam grup pendidikan kesihatan. So thank you for watching. Jadi kita akan bersambung pada minggu yang berikutnya. So habis untuk pengajaran PDPR online kita pada minggu yang kedua. Sehingga bertemu lagi pada minggu hadapan. Segala masalah dan persoalan kamu boleh nyatakan pada cikgu dalam grup Telegram bagi kelas pendidikan kesihatan. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.